Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahu faqad fadal muttaqun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu jalla jalalu zikruh. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan. Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan hati kita untuk berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sambungan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesopo? Dua tu? Dua tu? Oh, 200. Nombor 3. Nama-nama hari kiamat. Rukun iman yang kelima berkaitan dengan ghaib, buku surat 200. Seperti mana sebelumnya, kiamat adalah makhluk Allah Ta'ala. Wajib kita orang yang mukhallaf, yang beriman kepada Allah dan Nabi, mempercayai akan kewujudan kiamat. Dan kiamat itu belum Allah ciptakan lagi. Sebab tak berlaku lagi. Syurga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kiamat belum diciptakan lagi. Sebab tidak berlaku lagi akan kiamat. Seperti di Lauh Mahfuz, Allah tidak ciptakan akal lagi. Itu sebab kita tak boleh ingat apa yang terjadi dekat Lauh Mahfuz. Setelah kita keluar dari alam rahim ke alam dunia, Allah Ta'ala cipta akal, tapi Allah tak bagi terus. Jadi itu sebab budak umur 1 hari, 2 hari ataupun 2 tahun, 3 tahun, akalnya belum sempurna. Kalau sehari 2 hari tak ada lagi dah, tak ingat. Mana kita tak boleh ingat apa yang terjadi, mana akal tidak diberikan lagi. Apabila kita ingat separuh, akal Allah Ta'ala beri separuh. Apabila sudah dewasa, memayis, Allah beri akal keseluruhan. Jadi kiamat Allah Ta'ala tidak ciptakan lagi. Sebab tidak berlaku. Ustaz ulang balik. Kenapa Allah ceritakan mengenai kiamat walaupun kiamat tu tak berlaku lagi? Sebab tuan-tuan sekalian, Allah nak kita lakukan persediaan sebelum berlakunya kiamat. Antaranya sayangnya Allah Ta'ala kepada kita sebelum berlakunya kiamat. Sayangnya Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Allah ceritakan kiamat. Bahkan kiamat ini tuan-tuan sekalian adalah rukun iman. Rukun iman wajib kita mengiyakan, percaya dan membenarkan akan yaumul qiyamah. Jadi tak cipta lagi, tapi Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu kita bagaimana keadaan, bagaimana suasana, bagaimana tanda-tandanya. Yang besar ada, yang kecil ada. Apakah yang akan terjadi setelah sampainya kiamat? Amal kita Allah Taala tidak akan terima. Apakah yang akan terjadi setelah tanda-tanda itu keluar? Allah akan uji. Adanya Masih Dajjal, adanya Ya'juj wa Ma'juj, turunnya binatang yang melata, dabatul minal ard. Itu semua tanda-tanda besar. Jadi persediaan perlu kita lakukan. Tapi cerita ni kenapa Ustaz? Cerita ni sebab nak nambahkan kegerunan kita akan Allah Ta'ala. Nak bagi tahu Allah Ta'ala boleh takdir segala-galanya. Ini kemauan dan kehendak Allah. Allah hancurkan alam ini setelah tak ada dah manusia yang beriman, yang beramal saleh, yang sujud akan Allah Ta'ala. Allah kiamatkan alam ini.
Okay, jadi apa yang kita nak bincang pada malam ini akan nama-nama hari kiamat. Lepas itu Allah beritakan kedahsyatan apabila berlakunya kiamat. Sebab kiamat ini adalah kemuncak kemurkaan Allah. Itu dia. Sebab kiamat ini kemuncak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak tanam dalam diri kita bahawasanya apabila berlakunya kiamat adalah kemuncak kemarahan Allah, dan kiamat ini tidak disaksikan oleh orang-orang yang beriman, hanya orang yang tidak beriman ataupun orang kafir menyaksikan akan kedahsyatan yaumul qiyamah. Jadi goron tak goron akan terjadinya yaumul qiyamah, hari kehancuran ini, jawapannya cukup gerun. Sebab kemuncak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku sebelum ini peringatan. Apa yang berlaku kepada kaum Nuh alaihi salam, apa yang berlaku kepada kaum Thamud, apa yang berlaku kepada kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala bagi akan kehancuran, tak kiamat lagi, tapi hancurkan kaum yang mendustakan Allah taala dan nabi. Nampak? Jadi itu pun dah cukup dahsyat. Apa terjadi dekat laut mati, dekat Jordan, apa terjadi dekat situ tuan-tuan sekalian? Dahulunya perkampungan, sekarang ini itu adalah tempat azab. Apa terjadi sebelum ini dengan gegaran-gegaran yang berlaku, tsunami yang berlaku, itu tidak kiamat, itu menunjukkan Allah Ta'ala beri amaran. Jangan sesekali ingkar akan Allah, melakukan maksiat akan Allah Ta'ala. Okay, jadi kita nak rasa gerun dengan Allah Ta'ala. Itu poin kita. Ini kiamat, satu ilmu, pengetahuan kita akan berkuasanya Allah menghancurkan dan menghidupkan manusia. Jadi nama-nama hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala beritahu di dalam Al-Quran. Nama yang ketiga yang Allah Taala rakam dalam suratul A'la ayat 16 hingga 17. Hari yang dimaksudkan adalah yaumul akhirah. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Mafhumnya, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian, bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia padahal kehidupan di hari akhirat lebih baik dan lebih kekal, kata Allah Ta'ala. Itu nama lain bagi kiamat, yakni yaumul akhirah. Hari akhirat ni tuan-tuan sekalian adalah hari yang kekal. Jadi setelah Allah Ta'ala hancurkan alam dunia ini, Allah Ta'ala bentangkan alam baru yang dinamakan akhirat. Itulah alam yang abadan abada, alam yang kekal abadi. Bukan satu mimpi, bukan satu ilusi, bukan satu fantasi, tidak. Bukan satu cerita-cerita dongeng, tidak. Ini yang Allah Ta'ala beritahu, akhirat adalah hari yang kekal abadi. Setelah Allah Ta'ala hancurkan alam yang fana, yang akan binasa, kita pun akan mati, Nabi pun wafat, Rasul pun wafat, malaikat pun wafat. Tak ada yang hidup setelah Allah Ta'ala bagi nyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tak ada yang tiada yang tidak merasai kematian, yang tidak terlepas dengan maut. Azazil pun dengan maut, iblis dengan maut. Habis semua mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni kena lebih kat mana? Akhirat. Dunia kita, dunia sampingan sahaja. Okey, nama bagi kiamat adalah yaumul akhirah. Kehidupan yang kekal abadi, akhirat. Mana kita nak ambil tuan-tuan sekalian? Hari akhirat adalah kita punya yang utama. Kata Hujatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin, apabila kamu ambil dunia, kamu ketinggalan akhirat. Apabila kamu ambil akhirat, kamu ketinggalan dunia. Kamu perlu lepaskan dunia. Jadi mana satu nak pilih, mana yang kekal? Jawapannya akhirat yang kekal. Ambil akhirat, lepaskan dunia, Allah pelihara dunia gitu. Itu deh.
Jadi nama lain bagi kiamat adalah akhirat. Lebih baik dan kekal kehidupan akhirat. Akhir gitu. Akan hidup kita macam ni tuan-tuan sekalian, dekat akhirat. Macam mana kita ada jasad, macam mana kita ada roh, macam itulah dekat akhirat. Macam mana tuan-tuan bersilo macam ni terasa roh dengan jasad, cubit paha kanan, cubit paha kiri. Dua-dua terasa. Dia cubit paha kanan, paha kiri terasa tak terasa. Itu peribahasa saja. Nah, kalau kita cubit macam ni terasa, makna dia kita ada roh, kita ada jasad. Nah, apabila kita ada roh, ada jasad atas muka bumi, dekat akhirat macam itulah. Ada roh, ada jasad. Tetapi beza itu kekal abadi. Kalau nikmat sampai bila-bila. Kalau azab orang kafir sampai bila-bila. Orang beriman akan ditarik masuk dalam syurga Allah setelah Allah Ta'ala azab. Kalau ikut kitab tauhid, itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Nak azab ataupun nak ampun. Tak boleh kita melebihi daripada ilmu Allah Ta'ala. Orang yang melakukan maksiat dari dasar hukum, dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Kalau dasar tauhid, dasar Allah, itu adalah keputusan Allah. Allah nak azab ataupun Allah Ta'ala nak ampunkan. Itu adalah hal Allah Ta'ala. Jadi dari sudut tauhid, dari sudut hukum, orang yang melakukan maksiat, penderhakaan terhadap Allah, jawapannya apa? Nar Allah Ta'ala. Jadi kehidupan yang kekal abadi, hari kiamat, hari peti perhitungan, hari kehancuran, nama lain bagi kiamat adalah akhirat. Akan jumpa kita nanti tuan-tuan sekalian. Bahkan waktu alam barzah, pertengahan antara alam dunia dengan alam akhirat. Setelah dihimpunkan roh ni tuan-tuan sekalian, jasad dah tak ada dah ni. Dihimpunkan roh, orang yang mati kemudian akan menanyakan di manakah roh sahabat-sahabat sekalian. Terdiam yang lain sebab dia tahu yang dimaksudkan itu Allah Ta'ala azab. Azab sebelum pergi alam akhirat. Mana dekat alam kubur dinamakan azab kubur. Diazab dulu. Jadi apabila diazab dia tuan-tuan sekalian nak pergi alam akhirat, Rasulullah beritahu awalnya buruk, akhirnya akan buruk. Kita hitung diri kita. Itu sebab bodoh ni masuk dalam kehidupan kita. Apa yang kita buat untuk agama kita? Apa yang kita buat untuk agama kita? Mentaati ataupun tidak? Lawan ataupun taat? Ataupun kita taat, ada pula sifat-sifat yang keji dalam hati kita. Keikhlasan kita ni tuan-tuan sekalian dibajai dengan sifat-sifat mazmumah. Kita cakap kita ikhlas, tetapi ada sifat mazmumah. Itu sebab ada ilmu tasawuf. Supaya kita kaji akan makhluk ini, jangan sampai masuk dekat hati. Kalau tidak, rosak kita punya akhirat, rosak kita hari kekal abadi ataupun hari pembalasan. Jadi semak diri kita ni macam mana keadaan ni. Hari akhirat kita ni tuan-tuan sekalian, bukan sekadar kita dengar, tidak, semak diri kita. Terasa ataupun tidak. Apabila saya Allah Ta'ala panggil nanti, apabila kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan hisap. Hancurlah dunia, tinggallah apa yang kita kumpulkan, harta kita, apa yang kita kumpulkan atas muka bumi ni akan tinggal. Melainkan kumpul itu berkaitan dengan agama. Itu membantu. Kalau kumpul semata-mata, sayang, cinta semata-mata dengan keluarga ataupun dengan pasangan, itu tidak boleh membantu. Kalau kita cinta akan kita punya keduniaan berkaitan dengan agama, itu boleh membantu. Jadi kita kena hitung mana yang kita nak. Sebab dunia ni pilihan. Boleh kuasai tak alam ini? Boleh. Kita boleh kuasai alam ini. Dengan syarat kita ikut kemahuan dan kehendak Allah Ta'ala. Kita kuasai alam ini. Berdasarkan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Jadi ini Ustaz cakap awal-awal tadi. Kiamat tak berlaku. Tapi Allah beritahu dah ni. Allah Ta'ala beritahu. Sebab kita boleh kuasai. Sebab dah beritahu awal lah. Dah beritahu awal kepada kita semua ni. Supaya kita beringat akan hari kehancuran ataupun hari pengadilan nanti.
hari pengadilan nanti tuan-tuan sekalian. Yaumul akhirah. Hari yang Allah Ta'ala akan hisab. Dah tak ada amal, kekal-kekal lah, azab-azab lah, nikmat-nikmat lah. Allahu Rabbi. Kadang-kadang kita tak terasa benda ni. Sebab apa? Cuba kita muhasabah diri kita. Kadang-kadang kita tak terasa macam kosong jiwa ni. Nah, kadang-kadang jiwa ni kosong untuk memikirkan hal ehwal akhirat. Kalau tidak benda ni penting, tak ada cerita dalam Al-Quran. Sebab apa penting? Sebab apa iman tu penting? Iman penting lah. 80% dalam Al-Quran menceritakan mengenai iman. Sebab apa dia penting? Cerita dalam Al-Quran. Apa tak penting ni? Ini firman Allah Ta'ala. Ini bukan Mentari cakap ni. Firman Allah Ta'ala. Ini bukan Esko cakap. Firman Allah. Bukan ahli politik cakap. Firman Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita rasa apa? Kita rasa kosong. Allah Rabbi. Takut sebenarnya ada kosong dalam jiwa kita. Kita rasa takut. Kenapa cerita hal ehwal K2SP kita hidup? Sebab kita nampak. Kita nampak duit mengalir 10,000 Mana yang dapat lah? Yang dah keluar habis, tak ada lah. Kau cakap lain, betul tak? Biar aku dah suruh. Okay, kau cakap lain. Ini berkaitan dengan akhirat, bukan KSP semata-mata, tidak. Nah, kenapa hidup jiwa gitu? Kenapa orang banyak komen? Kenapa kita sendiri. Nah, kita tengok diri kita, jangan tengok orang. Kenapa hidup nyawa kita sekalian membincangkan? Sebab benda tu nampak tu. Benda kita nak ada fikir dah. Dapat makhluk ni, hui, Masya Allah. Banyak-banyak boleh berlaku. Tak banyak pun, 10,000 Bukan 10 juta. Tapi dia punya fikir ataupun perancangan ya. Wa'iyadzubillah. Nampak? Kenapa jiwa kita kosong? Sebab rasa cinta akan akhirat itu hilang. Rasa cinta akan akhirat kita. Rasa cinta akan janji-janji Allah. Allah Ta'ala punya pengkhabaran di dalam Al-Quran. Jelas. Akan akhirat. Usaha atas amal kita. Kenapa hidup kita? Jiwa kita hidup dengan dunia. Tetapi dengan akhirat jiwa kita kosong. Tak terasa dalam jiwa ni tuan-tuan sekalian. Itu kita kena semak. Sebab ini kekal abadi. Allah Ta'ala firman, bal tuksiruna al-hayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir pada ayat tu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan kekal. Sungguh dunia ini tuan-tuan sekalian akan tinggalkan kita. Tak ada ikut mati tinggal. Tahta, harta, wanita, pasangan tinggal. Harta tak masuk dalam. Jawatan kita tak masuk dalam. Mati nanti tak ada sebut Datuk Tan Sri, Tok Penggawa, Tok Penghulu, Tok Ketua Kampung, Tok Pengurusi, Bendahari, Setiausaha. Tak ada sebut dalam. Allah yarham Setiausaha, tak sebut Setiausaha, tak ada. Dia sebut nama tu dia. Nah, waktu talqin sebut, tak ada. Tak ada sebut tuan-tuan sekalian. Yang di Pertuan Agong sebut waktu talqin nama depan itu YDMM sebut. Duli Adi di YMM, Duli Yang Maha Mulia sebut tak? Sami atas sekali. Tidak. Allahu Rabbi. Jadi kita nak rasuh diri kita tuan-tuan sekalian. Kita tak nak kosong jiwa kita dengan agama. Akhirat bondo yang penting. Allahu Rabbi akan dihisap satu-satu. Allah Ta'ala akan hisap satu-satu apa yang Allah Ta'ala berikan di atas muka bumi. Jadi kita tak nak diri kita kosong apabila mendengar hal ehwal akhirah. Kita tak nampak benda ni. Memang Allah Ta'ala hijab. Itu dinamakan iman. Ia membenarkan percaya. Jadi itu yang ketiga. Nama lain bagi qiyaman adalah yaumul akhirah. Itu nama yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Yang keempat, hari pembalasan. Kiamat ini disebut juga Yaumuddin, hari pembalasan. Balas ada dua. Satu balas baik, satu balas yang buruk. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun. Ya Allah, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, kami dah lihat, sami' kami dah dengar ya Allah. Nampak?
Apabila dah nampak akan iman, dah dengar bondo ni, apa tidak apabila Allah Ta'ala himpunkan nanti, tuan-tuan sekalian, kita lihat dah, nak mati nanti tergabang roh kita, terangkek, biji mata kita kegatih ni, tuan-tuan sekalian, nampak roh kita melayang. Nyawa di hujung halkum, tak ada amal diterima, tak ada taubat diterima, tak ada iman diterima. Tu deh. Jadi semua akan mati, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala akan balas apa yang kita buat. Jangan ingat kita terlepas, Allah akan balas. Itu sebab capek-capek kita bertaubat. Kalau ngaji tasawuf, tuan-tuan sekalian, apa yang diajar oleh ahli-ahli sufi, sebelum buat benda yang salah, dah minta Allah jauhkan. Kita tak buat benda tu, tapi kita doa nangis-nangis dengan Allah supaya Allah Ta'ala jauhkan akan maksiat itu. Tak buat lagi. Itu sebab la taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati. Buat tu dah salah tu. Jangan kamu dekati. La taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati akan zina. Sebab apa? Akan dibalas. Allah Subhanahu wa taala akan balas. Allah akan balas apa yang kita buat. Ini yang kita takut. Balas, tuan-tuan sekalian, apa yang kita buat atas muka bumi. Lagi-lagi masalah kita dengan orang. Oi, cukup bahaya. Disimpulkan oleh ahli sufi, taubat yang paling sukar taubat dengan orang. Taubat dengan manusia. Payah wana-wana, tuan-tuan. Ingat, kita kena beringat, kita ni bukan tongkat langit kita akan mati. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi-lagi dengan manusia. Lagilah kita kena jaga, tuan-tuan sekalian. Sungguh. Sebab Allah Ta'ala akan balas. Tidak akan terlepas daripada pembalasan. Kadang-kadang kita ni rasa tak seronok ataupun apabila kita tahu yang bondo tu kita kena taubat ataupun kita kena ganti balik. Lebih baik dia tak tahu kalau dia tahu hungsing. Kita hungsing sebab tahu tu itu nama rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau kita tak perasan dengan dosa kita, tuan-tuan sekalian, dengan apa yang kita buat, bayangkan kita bawa benda tu sampai akhirat. Orang yang kita buat salah tu, tuan-tuan sekalian, kita kena bagi pahala kita ke dia. Ini hadis. Habis pahala bagi dosa, ambil dosa orang tu bagi ke kita. Nampak, tuan-tuan sekalian? Ini bukan kata-kata topi-topi jalan tidak. Ini kata-kata Nabi SAW. Akan dibalas, ya Allah. Takut warna-warna kita ni. Hitung kojak, muhasabah kojak kita ni, tuan-tuan sekalian. Kita khalwat, menyendiri kita. Fikir hal ehwal hidup kita ni. Apa yang dia buat dulu, sekarang apa yang dia buat, apa yang Allah Ta'ala mahukan, dah laksana ataupun belum. Perkara-perkara yang lepas-lepas ni dah taubat ataupun belum. Muhasabah capek, tuan-tuan. Ustaz pun sama. Muhasabah capek. Dah ganti ke belum, dah bayar ke belum, dah minta maaf ke belum. Akan dibalas. Kita tahu sahabat-sahabat kita ramai dah pergi. Bahkan dalam rumah kita ada adik-beradik kita dah pergi. Bahkan orang yang tersayang, mak ayah kita ada pun dah pergi dah. Kita tahu benda tu berlaku. Bahkan orang tua tu nazak putih nyawa depan mata kita. Tahu dah akan kesahihan, akan janji-janji Allah Ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Tapi masalah kita ni tak ingat, lupa gitu. Itu jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kamu. Kailah ya Rasulullah. Macam mana nak baharui Rasulullah? Aksiru qawli la ilaha illallah. Banyak kita bermuzakarah mencerita akan kalimah la ilaha illallah. Hari pembalasan. Tuan-tuan gurun tak? Nak fikir hari pembalasan. Sampaikan sahabat-sahabiah tanya Nabi. Rasulullah risau hal ini, tuan-tuan sekalian. Nabi maksum, Nabi Rasul wajib masuk syurga. Sebab itu janji Allah Ta'ala, pengorbanan mereka. Jadi pesuruh Allah menyampaikan benda yang orang tak suka. Ada yang dibunuh, ada yang dihina, ada yang disusahkan, ada yang caci, ada yang diherdik. Itu sebab tempat tuan-tuan sekalian adalah syurga Allah Ta'ala. Pusing gitu. Kadang-kadang kita tak boleh nak tidur malam. Kalau fikir betul-betul, kalau muhasabah betul-betul lah perangai kita. Keadaan diri kita ni, tuan-tuan sekalian.
fikir masalah hal ehwal akhirat, bukan nyusahkan sebenarnya. Kita tak tidur malam sebab memikirkan hal dengan Allah Ta'ala bagus. Kita akan tambah amal. Yang tak bagus itu, mikir manjang buat tidak. Mikir manjang buat tidak. Itu yang tak bagus itu. Itu sebab kena belajar. Jangan mikir saja, kena buat. Kena buat, tuan-tuan sekalian. Kita fikir dosa kita, kena buat. Minta ampun, minta maaf, ganti. Kita fikir akan urusan kita dengan Allah Ta'ala. Semayang kita dulu, zakat kita dulu, puasa kita dulu. Fikir kita akan mati. Apa kena buat? Kita kena qada, ganti. Sampai kita matilah, tuan-tuan sekalian, memikirkan hal ehwal akhirat. Tak nyusahkan dah. Orang fikir hal ehwal akhirat, memperolehi kasih sayang Allah Ta'ala. Jiwa ni akan tenang. Itu sebab orang yang fikir pasal agama ni, hati dia gelisah. Kita nampak dia gembira, tapi hati jangan cakap. Gelisah memek, harta banyak, gelisah. Yang pertama, takut orang khianat harta dia, takut orang curi harta dia, takut harta dia berkurang, takut itu, takut ini, gelisah memek. Duit banyak, penyakit pula, bertindan-tindan. Nah itu deh. Kalau jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, keduniaan banyak. Ada jenis Allah Ta'ala hinakan lagi, hidup dalam keadaan kemiskinan. Lekor nyalahkan orang. Tak mahu berusaha atas kemiskinan, atas kepayahan, atas kesusahan. Lekor nyalahkan orang. Itu penghinaan, tuan-tuan sekalian, yang Allah Ta'ala berikan. Dahlah teruk, dahlah dhaif, teruk pula perangai. Iman teruk, semayam tidak, itu tidak. Tidak memikirkan hal ehwal agama. Allah Ta'ala akan balas. Pembalasan Allah tak ada seorang pun terlepas. Tak ada seorang. Bismillah. Bahkan tuan-tuan sekalian, para anbiya pun akan ditanya qadar dia. Bahkan para nabi dan rasul akan ditanya qadar, tuan-tuan sekalian. Bahkan gitu. Itu sebab kita kena beringat. Jangan pandang bona amal kita. Pandang apa yang tak baik bagi diri kita. Apa bona yang kita nak tambah untuk agama. Pandang baik dalam agama kita. Tak ada nak nambah kita. Sebenarnya agama kena ghibtah. Kita kena iri dengan kawan kita tanpa ada perasaan hasad. Hasad itu haram, keji. Dalam agama digalakkan. Nampak orang tu pergi masjid, hati kita pun nak pergi masjid. Nampak orang tu, tuan-tuan sekalian, datang awal, hati kita pun datang awal. Nampak, tuan-tuan sekalian, kebaikan baca Al-Quran, kita pun sama nak amal. Itu nama ghibtah. Sebab kita tahu kita akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan hisap satu-satu apa yang kita buat atas muka bumi ni, tuan-tuan. Ya Allah. Nampak nama-nama hari kiamat yang lainnya adalah Yaumuddin. Firman dalam surah Fatihah, surah rukun di dalam sembahyang kita. Qauli. Allah Ta'ala berfirman, Maliki Yaumiddin. Sadaqallahul Aliyul Azim. Mafhumnya? Allah yang menguasai pemerintahan hari pembalasan. yakni hari kiamat. Kiamat diertikan juga Allah Ta'ala akan balas. Muhasabah kita, tuan-tuan, akan dibalas. Macam mana keadaan kita? Allah beritahu awal-awal ni persediaan kena buat. Akan dibalas kita. Akan dibalas segala perbuatan. Dalam surah Al-Zalzalah 2 ayat terakhir. Kita buat baik sebesar, buat jahat sebesar-besar zarah, Allah Ta'ala akan balas. Buat baik sebesar-besar zarah pun Allah Ta'ala akan balas. Tidak akan terlepas. Itu sebab kita kena banyakkan istighfar. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Yang kita sadar ataupun maupun yang tidak sedar. Allah Ta'ala akan balas. 2 tempat, syurga, neraka. 2 tempat sahaja, tuan-tuan sekalian. 2 tempat sahaja. Tak boleh duduk dekat blok bebas. Tak boleh. Kena duduk blok antara 2. Azab, ni'mat. Ni'mat, azab. Duduk tengah-tengah tak ada. Dunia boleh. Akhirat tak ada. Hari pembalasan. Waktu di yaumil mahsyar, Allah Ta'ala dah grade ahli neraka, ahli syurga. Depan mizan timbang, tuan-tuan sekalian. Timbang kita punya amal. Allah seru 80 gulung kitab buku amal kita ni. Bergulung-gulung.
80 gulung. Satu gulung sejauh mata memandang. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Syurga, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan rahmat belas kasih baik masuk kita syurga. Azab wa iyadzubillah, satu hari akhirat bersamaan 1000 tahun dunia. 7 hari 7000 tahun. 10 hari 10.000 tahun. 20 hari 20.000 tahun. 30 hari 30.000 tahun. Ya Allah. 1 tahun 365.000 tahun. Wa iyadzubillah. Allah Rabbi, tuan-tuan. Lama. Check in 1 tahun 1 tahun 365 hari tambah 03 ke depan. Ke belakang Bawa jadi 365.000 tahun. 365.000 tahun. Sebab 1 tahun menyamai 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Mana 1 tahun 365 hari tambah kosong ke belakang ada 3 tu. Ia 300.000 lebih tahun. Wa iyadzubillah. 1 tahun, 2 tahun gandakan lagi. 3 tahun wa iyadzubillah. Berjuta-juta tahun. Ya Allah, takut itu tuan-tuan sekalian. Cukup takut. Pembalasan dari Allah Ta'ala. Kalau masuk syurga beramai-ramai secara berjamaah, ahli keluarga kita alhamdulillah beramal saleh. Syukur Allah Ta'ala bagi kekuatan beramal saleh di atas muka bumi Allah. Ramai-ramai ahli syurga satu taman. Allah Rabbi. Masuk syurga. Ini cerita pada kawan saya, seorang doktor perubatan, bismillah. Berhenti KKM, jadi pengamal perubatan Islam. Dia pakai macam pengamal perubatan alat sunnah. Dr. Iqbal nama. Dia bagi tahu tuan-tuan sekalian, doket Kelantan, doket bola-bola sepadan Kelantan Thailand ataupun doket negeri Kelantan. Ada satu tempat ni tuan-tuan sekalian, orang lelaki 100% mayang. 100% mayang. Jangan dia pergi tempat tu. 100% mayang. Orang lelaki 100% beragama Islam, balik semayang. Sampai satu tahap Allah Ta'ala bagi tuan-tuan sekalian akan kemudahan dunia ni. Nak apa-apa, pergi ke belakang, ada satu lembah ni tuan-tuan sekalian, sungai ni macam air mengalir, tangguh omeh kat situ. Tangguh omeh kat situ. Nak makan, tangguh omeh jual. Nak makan, tangguh omeh jual. Allah Rabbi. Ini amal saleh Allah nampak atas muka bumi. 100% kampung tu. BSS BSS fasa 2 Allahu alam, tak tahu, mungkin 100% kot. Yang sembahyang lelaki akhil balik. Tonton kira ke taman yang dia buat rumah Islam. Sebab apa? Kesusahan demi kesusahan timbul. Sebab salah kita sebenarnya. Jangan nyalah kawan kafir. Salah kita. Perubahan dunia ni bergantung kepada amal orang Islam. Ini pembalasan dari Allah. Apa yang diberitahu oleh Umar Al-Khattab apabila rakyat ngadu gubernur zalim. Umar tujukan kepada rakyat sebab perangai kau tak apa-apa, Allah hantar pemimpin yang zalim. Allah hantar pemimpin yang zalim sebab perangai tak apa-apa. Itu sebab tuan-tuan sekalian, ada seorang sahabat ni, dia beritahu Sayyidina Ali, wahai Ali, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman dah mula bergoyah akan pemerintahan. Tapi tak seteruk zaman Sayyidina Ali. Sebab zaman Sayyidina Ali peperangan Siffin kan berlaku antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Dia berkata, wahai Ali, kenapa benda ni berlaku zaman Abu Bakar Umar tak ada pun? Sebab zaman Abu Bakar Umar pengikut rakyat supodan. Zaman dan rakyat supo kau. Itu sebab huru-hara jadi nampak. Tak apa dik, angkat telefon tu dulu. Silent telefon dik. Jadi Allah Ta'ala akan balas. Nampak tuan-tuan sekalian. Okey, dunia ustaz cerita pasal satu kampung tempat tu. Amal saleh tuan-tuan sekalian, dunia bawah tapak kaki. Apa terjadi zaman Umar Al-Khattab tuan-tuan sekalian? Bila Umar menutup segala pintu fitnah. Kau ustaz ada cerita kan? Ada seorang pemuda ni tuan-tuan sekalian, lawa, cantik, handsome. Sampaikan anak-anak dara, mak-mak orang, bini orang habis sebut pasal budak ni. Budak ni tak kahwin lagi.
Nah, sampai dalam bilik air pun nyobot pasal budak tu. Umar botakkan kepala budak tu. Pernah cerita tak? Ingat tak? Tak ingat, tak berulangan. Ini kali kedua cerita. Lepas Umar botakkan kepala budak ni, lepas tu perempuan dekat tempat Madinah menggila dengan budak ni. Teruk lagi teruk. Ingat kan botak, hilanglah handsome dia. Botak lagi lawa. Budak tu lah, kalau tuan-tuan kita buruk. Okay, botak budak tu lagi lawa. Ustaz botak kepala, anak ustaz kan main je. Abi botak pandang macam ni. Ngeleng kepala, tengok muka kepala kita botak. Dah tak ada rambut, tongah tak ada, tepi-tepi ada. Botak lah serabut. Nak begitu budak tu botak. Zaman Umar Khattab sampaikan gila habis ni. Tahu bukan apa, menceritakan budak ni. Sampai bini orang sampai dalam bilik air cerita kehandsoman budak ni. Hebat budak ni. Sampai satu tahap Umar jumpa budak ni, tuan-tuan sekalian, pindahkan budak ni. Pindahkan budak ni. Pemimpin khalifah jumpa, tak boleh kau boleh duduk sini. Fitnah berlaku, nampak? Fitnah berlaku sampai satu tahap, tuan-tuan sekalian. Sampai satu tahap kunci Baitul Maqdis, kunci Palestin kepada orang Islam. Dahsyat. Bagi macam tu dah Sayyidina Umar Khattab. Apabila amal saleh bondan berlaku, tuan-tuan sekalian, apa terjadi? Nusrah, bantuan Allah Taala. Yang dekat Kelantan hari ni tempat tu wujud, tuan-tuan sekalian. Nak apa-apa tangguk, tuan-tuan sekalian, ambil jual. Nak apa-apa tangguk, ambil jual. Ini kawan saya cerita lah. Sebab berlaku pada seorang doktor ni. Nah, dia pergi tempat tu. Belakang rumah, tangguk, ambil, pergi jual. Sebab apa? Amal soleh. Duduk bawah tapak kaki, tuan-tuan sekalian, dunia. Main-main. Nah, kadang-kadang tak nak, tuan-tuan sekalian, orang hantar. Tak nak orang hantar. Tak nak orang hantar. Ada satu kisah seorang tok guru ni, tuan sekalian, dah meninggal dah. Nah, memang tuan-tuan kona tapi tak nak sebut nama. Apabila dia berbakti kepada masyarakat, tuan-tuan sekalian, dia tak nak bondo ni, tapi tahu-tahu dah ada depan. Orang kereta mewah itu tak boleh, tak ambil lah ustaz, ambil lah. Orang bagi, tuan-tuan sekalian, tak payah apa minta. Nah, kalau kita tak masuk allowance, tuan-tuan sekalian, bertelefon pengurusi. Bila nak masuk ni, bila nak masuk ni. Nak bagi tahu tu. Allah Rabbi. Dunia lagi Allah Ta'ala dah balas bagaimana dekat akhirat, tuan-tuan sekalian. Itu kebaikan, soleh. Kalau buat benda azab, tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Jangan kata, kita pun dah tahu lah. Apabila sesuatu tempat itu melakukan kemaksiatan, apa berlaku, tuan-tuan sekalian? Hancurlah bau. Allah bagi sekali, tuan-tuan sekalian. Cuma kita, umat Muhammad ni beruntung. Umat-umat terdahulu, tuan-tuan sekalian, lihat apa yang terjadi kepada kaum yang kita sebut tadi, awal tadi. Sekarang ni banyak-banyak kita buat, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tahan. Sebab apa? Sebab Allah bagi peluang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni ustaz bagi tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nampak hebat di mata masyarakat sebab Allah Ta'ala tutup aib kita, tuan-tuan sekalian. Sebab kerahmatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Rasulullah. Allah sayang kepada umat sebab ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dibalas, tuan-tuan sekalian. Nah, jadi kita kena buat banyak-banyak amal. Nah, kita kena buat banyak-banyak kebajikan. Nah, bertambah akan kebajikan kita. Lepas itu kita mengenang akan kesalahan-kesalahan kita. Akan dibalas, tuan-tuan sekalian. Sampaikan tidur malam tu tak nyonyak, tuan-tuan sekalian. Takut mati malam tu sebab malam ni nak bangun tahajud ni. Tak nyonyak tidur kita, tuan-tuan sekalian, sebab nak beramal soleh. Nah, kan ada kisah Rasulullah. Tak silap, tuan-tuan sekalian, nama isteri Rasulullah Saudah ataupun Hafsah. Saudah ni antara isteri Rasulullah yang paling berumur. Hafsah ni anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Antara dua tu. Tak silap Saudah ni, tuan-tuan sekalian, apabila tompek Rasulullah tu, hamparan itu, tompek itu, satu hari dia daripada biasa dilipat dua. Bagi bondo tu tobat, hamparan tu bagi tebal. Nak jaga kulit Nabi lah. Lepas tu bila Nabi tidur, Nabi baring, dan sekalian dia kata apa yang terjadi kepada tempat tidur. Dia bagi tahu, isteri bagi tahu, ya Rasulullah, kami lapikkan. Saya lapikkan Rasulullah, saya buat daripada hamparan tu dilipat dua. Bagi bondo tu tobat. Rasulullah itu sesungguhnya engkau telah mendekatkan aku kepada azab Allah Ta'ala.
Tak selesa Rasulullah tuan-tuan sekalian dalam tidur. Kita siap berekon kan, tilam bono lagi tuan sekalian 7 inci, 11 inci. Dengan katil apa? Katil kayu jati Allah Rabbi, selesa amik-amik gitu tuan-tuan sekalian. Nak banding ni, nak banding umat dengan Nabi. Allah Rabbi tuan-tuan sekalian, kita bukan kita melarang, tidak, nak bagi tahu Rasulullah macam tu risau. Walaupun maksum dijanjikan akan syurga kepada Rasulullah. Orang pertama masuk syurga tuan-tuan sekalian Rasulullah. Yang kotak pintu syurga Rasulullah. Di sebelahnya Abu Bakar, sebelah lagi Umar Al-Khattab. Nampak? Rasulullah tahu, dibalas tuan-tuan sekalian. Allah, Rasulullah. Kalau berdiri, Rasulullah punya bumbung nak sama dengan kepala Rasulullah, ubun nak tekono. Kalau melunjur kaki tuan sekalian, hujung ke hujung nak sama kalau melunjur. Nak bagi tahu tuan sekalian, rumah Rasulullah tuan sekalian ya Allah qanaah, berpada-padaan. Cuba kita pergi Masjid Nabawi tu, kita tengok replika itu kawasan Rasulullah dengan Aisyah. Waktu Rasulullah wafat, rumah tu bagi dua. Satu makam Rasulullah, satu tempat tidur Aisyah radhiyallahu anha. Kita tak sah cakap lah. Tempat ibadat kita lihatlah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita bukan tidak bersyukur, cuma kita nak ngonang kita ni senang lenang. Nak ngonang jiwa kita ni, Islam kita ni tuan-tuan sekalian. Bukan ustaz suruh tutup aircon, cabut aircon, pasang atap pelopah tamar, tidak. Bukan. Nampaklah kita nak ngonangkan rasa bersyukur kita akan Allah. Kita tahu Allah Ta'ala akan balas kita nanti. Tak payahlah nak bandingkan kisah Rasulullah itu 1400 tahun dulu. Habis kita nak bandingkan dengan apa? Nak bagi diri kita sedar. Nak bagi jiwa kita ni sedar tuan-tuan sekalian. Akan rahmat pemberian Allah, rasa bersyukur kita beramal saleh. Kita buat kebajikan lillahi ta'ala, bukan benda lain, semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hari pembalasan. Tak apa dapat dua pendek-pendek pun tak apa, janji dengan izin Allah masuk dalam hati. Lepas tu kita boleh amal. Lepas tu Allah hantar rahmat, kita faham, lalu kita bahas. Itu maksud kita nak ngajar, kita nak belajar. Lepas tu kita mengajar dan belajar. Ta'alim wa ta'alum. Sampai satu tahap kita boleh amal apa yang kita dapat. Bukan ngaji banyak-banyak takut melopong dari mulut dan sekalian. Satu hafah pun tak ingat. Tadi khutbah tadi dan sekalian membincangkan mengenai ekonomi. Sama kan ke 9 kan? Khutbah kan? Semua ingat apa yang dibincangkan dan sekalian. Kerajaan ke 9 begini cerita-cerita kan? Tak apalah. Walaupun dalam hati ni kurang setuju. Orang cerita lah benda lain, cerita itu di situ. Jadi Masya Allah tuan-tuan sekalian, itulah kalau kita fokus betul-betul dengan Allah, kita dapat apa yang khatib bagi tahu. Kalau tidak kita melopong macam tu lah, tak tahu apa benda entah ni. Itu bini tanya apa benda khatib itu, entah makak kadang-kadang lah sendiri, itu dia jawab. Jadi seboleh-boleh ilmu kita dapat ni bang, kita dapat amal seboleh-boleh, minta kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurang diri kita ni dengan izin Allah, kita ada sedar takut kita dengan apa yang Allah Taala beritakan. Ustaz ni cuma sampai kan ya? Tidaklah, tak ada apa-apa tuan-tuan sekalian, tak ada. Cuma sampaikan apa yang ulama beritahu, itu sampai pada tuan-tuan sekalian. Ustaz pun sama sebenarnya, takut ni nak ngajar ni. Sebab takut kita tak buat apa yang kita suruh orang tu. Tapi ulama beritahu jangan takut, cakap benda baik ni dia akan melantun kat diri. Asalkan kita buat semata-mata kerana Allah Taala. Jangan silap tafsir, dan tak boleh buat. Dan tak buat benda ni, dan takut nak cakap. Tidak. Kita cakap benda ni tuan sekalian akan lahir kekuatan pada diri kita sendiri. Kita dah cakap dengan orang kan, lepas tu lahir kekuatan, kita nak amal apa yang kita lakukan. Okay. Itu yang keempat, hari pembalasan. InsyaAllah Ustaz cakap, Ustaz rasa cukup setakat tu. InsyaAllah nanti kita sambung muka surat 201. Okay, malam ni kita dapat dua. Satu yaumul akhirah, hari yang kekal. Lepas tu yang keempat adalah hari pembalasan, yaumuddin, nama lain bagi kiamat.
Jadi syarah itu tuan-tuan sekalian dengan izin Allah. Yang panjang tadi syarah. Syarah tadi tuan-tuan sekalian insya-Allah mudah-mudahan membuatkan hati kita tersentuh, kita rasa takut, kita nak amal soleh semata-mata kerana Allah, tak nak masukkan perkara-perkara yang mazmumah dalam diri kita. Yakin kita dengan Allah Taala, nusrah bantuan Allah. Apabila tuan-tuan sekalian kita beramal soleh, Allah Ta'ala akan hantar nusrah, Allah Ta'ala akan bantuan Allah Ta'ala tu penting, kekuatan dari Allah. Kita tak nak ilmu ada tapi tak ada kekuatan untuk amal. Ada jenis golongan yang macam tu tuan-tuan sekalian, ada ilmu, kekuatan nak amal itu tak ada. Ya Allah, sedangkan di akhirat Allah akan tanya, tidak berganjak kaki anak Adam setelah ditanyakan soalan yang terakhir ilmu kamu tu. Yang ketiga rezeki, yang kedua masa muda, yang ketiga umur keseluruhan. Pek soalan, tidak berganjak kaki anak Adam setelah ditanyakan pek soalan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita mudzakarah boya sekalian dapat kita sampaikan kepada rakan-rakan kita, kepada saudara mara kita, kawan-kawan kita. Lepas tu untuk diri kita, mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan untuk kita amal. Faham kita tuan-tuan sekalian, sampai satu tahap menjadi dalil, menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Sentiasa kita beringat akan pembalasan dari Allah, akan akhirat itu adalah negeri yang utama yang perlu kita rebut. Kita hidup atas muka bumi untuk jaga ataupun bolo kita punya akhirat kita. Itu maksud kehidupan kita. Bukan macam orang kafir, maksud kehidupan memang betul-betul untuk keduniaan mereka. Tidak memikirkan hari selepasnya itu. Hari yang kekal abadi. Kita orang beriman ni lain. Fikrah, fikir kita, apa yang diajar, apa yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, diajar oleh Nabi Muhammad, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan Bapak, insya-Allah nanti kita sambung yang seterusnya. Cukup sekadar untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah beri taufik untuk kita amal dan sampaikan. Tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam.